Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kita mulakan kelas kita pada petang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Azri. Okay, baik, alhamdulillah. Baik, jadi insya-Allah kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, yang pertamanya kita ucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah semua dalam keadaan sihat semua dalam keadaan sihat. Insya-Allah ada di rumah dalam keadaan baik. Semua dah makan, dah solat Zuhur dah semua? Dah solat. Alhamdulillah. Kalau yang belum lagi tak apa. Nanti lepas kelas ni solat, okey. Yang penting solat, jangan pula lupa solat ya. Okey, baik. Jadi insya-Allah untuk kelas hari ini kita akan sambung pembelajaran subjek sirah. Siapa ingat lagi kelas terakhir kita pada minggu yang sebelum ini, 2 minggu yang lepas kita belajar pasal apa? Siapa ingat? Siapa boleh jawab? Ada ingat? Tak ingat? Yang latihan baru ni yang Ustaz minta untuk siapkan tu. Cerita pasal apa? Ingat tak? Tak ingat? Cerita berkenaan dengan kisah penyusuan Nabi Muhammad. Ya, betul Sasabila. Kisah penyusuan Nabi Muhammad. Ingat lagi tak siapa yang namanya Suwaibah Al-Aslamiyah? Siapa namanya Ummu Aiman, dan juga yang kemudian Halimatus Sa'diyah. Ingat kan? Tak apa, kalau tak ingat nanti boleh tengok balik ulang kaji semula, tengok video dalam YouTube dalam kelas yang lepas, dan juga boleh ulang kaji latihan yang kita dah buat. Okey, baik. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung. Baik, kelas yang terakhir yang lepas kita dah belajar berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW diambil ataupun dijaga oleh Halimatus Sa'diyah untuk disusukan. Sebab apa tidak ibu Nabi sendiri, Sayyidatina Aminah yang susukan Nabi? Kenapa mesti pergi keluar daripada kota Mekah? Ingat lagi tak? Ingat kita ingat? Ingat. Sebab apa? Ingat. Sebab tak ingat. Udara yang bersih, suasana kampung yang segar, yang baik, berbeza dengan kota Mekah yang sibuk, banyak orang, dan ramai orang. Okey, baik. Jadinya ada peristiwa lagi selepas itu yang kita akan belajar lepas ni. Saya akan ceritakan bagaimana permulaannya. Halimatus Sa'diyah nak ambil Nabi itu, ada kisah dan cerita dia. Okey, baik. Jadi Ustaz akan sharekan skrin. Boleh tengok nota yang Ustaz dah sediakan untuk bantu awak lebih memahami apa yang kisah ataupun cerita yang akan kita sama-sama dengar lepas ni. Okey, baik. Baik, sekejap Ustaz akan besarkan skrin. Okey, baik. Boleh nampak semua? Boleh nampak tak? Boleh. Okey, baik. Jadi kita dah masuk. Boleh. Okey, baik, bagus.
Okey, baik. Jadi hari ini kita sambung pelajaran yang ketiga, peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad, iaitu tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua, kisah sepanjang penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Dalam kisah ini ada dalam sepanjang tempoh penyusuan Nabi Muhammad dengan Halimatus Sa'diyah, sekurang-kurangnya ada uh, dua cerita penting. Dua cerita penting lah untuk tahap awak. Untuk sekolah rendah kena tahu dua. Yang pertama, bagaimana kisah Nabi diambil oleh Halimatus Sa'diyah untuk dijaga dan disusukan. Kemudian kisah yang kedua, apa yang berlaku semasa dalam jagaan Halimatus Sa'diyah. Okey, baik. Lepas ni kita akan tengok. Okey, baik. Baik, tengok. Boleh nampak tak gambar ni? Boleh. Tu gambar apa tu? Perkampungan Bani Sa'ad Taif. Ya. Dah tulis kat situ kan. Perkampungan Kalau Bani tahu Sa'ad. tadi Ustaz tak tulis tadi. Okey, baik. Ini ialah gambar perkampungan Bani Sa'ad di Taif. Taif ni di mana? Di Mekah. Di luar daripada kota Mekah. Di tanah Arab sana, di tanah Arab sana, luas sikit daripada kota Mekah, ada satu negeri, boleh kata negeri lah, negeri yang dinamakan sebagai Taif. Di dalam negeri Taif itu ada satu kampung yang namanya Bani Sa'ad. Kalau tengok dekat bawah tu, awak nampak rumah-rumah ni. Ni rumah-rumah, rumah batu lah. Rumah batu, kemudian ada bentuk macam bukit yang berteres-teres ni, bertangga-tangga ni. Baik, ini gambar yang sebenar, gambar yang sebenar perkampungan Bani Sa'ad. Dia bukan macam kampung kita. Kampung kat Malaysia lain. Ada sawah padi, ada kebun-kebun buah, banyak pokok. Betul tak? Itu kampung kita. Siapa yang dah ada peluang mungkin rentas daerah ke, dah balik kampung. Kampung dekat Kuala Pilah ke, dekat Jelebu ke, dekat Tampin ke, dekat Rembau ke, ataupun tempat-tempat yang lain. Baik. Itu kampung kita di Malaysia. Tapi kalau di negara Arab, kampung mereka berbeza. Jadi macam ni, dia tak ada banyak pokok. Sebab negara Arab ini tempat negara yang suhunya, iklimnya panas dan banyak kawasannya kurang berpokok. Ada kawasan hijau, tumbuh juga rumput-rumput hijau, tapi tidak banyak. Baik, ini yang gambar perkampungan Bani Sa'ad. Dia dekat lereng-lereng bukit. Kenapa lereng-lereng bukit? Salah satunya sebab bila dekat lereng bukit ni mudah untuk mereka mengembala binatang ternakan. Salah satu pekerjaan utama bagi orang yang duduk di bagi penduduk Bani Sa'ad di Taif ini, mereka ini mengembala kambing. Mengembala kambing dan juga binatang-binatang yang lain. Okey, baik. Jadi kita dah tengok gambar perkampungan Bani Sa'ad, kita tengok apakah ceritanya. Okey, baik. Yang pertama, seperti biasa Ustaz akan panggil nama seorang-seorang untuk baca. Okey, baik. Yang pertama Ustaz minta Zaim Irfan. Zaim, sila baca. Ya, nanti Ustaz bila. Tadi saya tak dengar suara Ustaz. Tak dengar suara Ustaz? Yang lain boleh dengar tak suara Ustaz? Boleh. Tapi kenapa saya buat tadi tak boleh? Okey, tak apa. Mungkin baik, kalau yang tak dengar, mungkin line tak berapa baiklah tu. Okey, baik, tak apa. Kita teruskan. Kalau tak dengar, mungkin kena bersabar je lah. Tunggu sampai suara tu timbul semula. Okey. Okey, baik. Kita mulakan. Zaim Irfan. Baik, silakan Zaim Irfan baca untuk slide yang pertama ini. Wanita di kalangan kabilah Bani Sa'ad telah datang untuk memilih bayi bagi disusukan. Ya. Mereka memilih bayi yang mempunyai bapa sahaja. Ya, okey, baik. Jadi daripada kisah yang lepas, kita dah tahu orang-orang yang berada di Makkah, mereka tidak membesarkan anak mereka di situ, di kota Makkah. Sebab kota Makkah sibuk, agak banyak udara ini kurang bersih dan sebagainya. Sebab banyak orang bertumpu untuk berniaga di situ. Macam Bandar Seremban lah, sibuk. Betul tak? Bandar Seremban banyak kereta, udara pun dengan asapnya macam-macam. Okey, baik. Makanya
orang-orang di kota Mekah akan meminta orang-orang daripada kabilah ataupun keluarga ataupun kampung Bani Sa'ad datang untuk ambil bayi mereka untuk dijaga macam pengasuh, macam pengasuh. Okey, baik. Jadi tapi orang-orang daripada Bani Sa'ad ini mereka akan pilih hanyalah orang yang ada kedua-dua. Bayi itu ada dua-dua, ibu dan bapa ataupun ada bapa sahaja pun tak apa. Tetapi berbeza dengan keadaan Nabi. Nabi Muhammad, Nabi ialah seorang anak yatim, hanya ada ibu sahaja. Baik, kenapa orang perempuan Bani Sa'ad mereka nak ambil yang ada bapa sahaja ataupun yang ada kedua-dua, ibu dan bapa? Sebab bila ada kedua-dua ataupun ada bapa sahaja, mereka tahu keluarga itu mampu boleh memberikan upah bila mereka dah selesai menjaga anak-anak mereka. Mungkin ada kalangan awak sendiri pun, ada ahli keluarga awak ataupun mungkin keluarga awak sendiri yang mengasuh anak-anak mungkin daripada jiran-jiran yang lain. Macam Ustaz sendiri pun ada hantar anak ke pengasuh. Mestilah bila kita dah hantar anak kepada pengasuh, kita akan bayar upah ataupun kita bayarkan bahagian cenderahati sebagai khidmat mereka, dah tolong besar dan jagakan anak. Betul tak? Okey, baik. Jadinya begitu juga. Jadi bila ada bapa, ada ketua keluarga, bermaksud mereka itu bekerja, ada pendapatan, ada duit. Jadi mereka hanya pilih yang ada bapa. Yang tak ada bapa, mereka risau. Takut-takut mereka ini tak dapat upah, tak dapat ganjaran menjaga anak susuan. Okey, baik, kita tengok slide yang seterusnya. Terima kasih tadi Zaim. Baik, slide yang seterusnya Ustaz nak minta Hanisa. Hanisa, sila bacakan slide yang kedua, silakan. Hanisa. Dibaca oleh beliau, kenapa habis? Baca oleh beliau. Okey, Hanisa, sila baca Hanisa slide yang kedua. Kita. Hanisa, Hanisa dengar tak? Okey, Hanisa, sila bacakan slide yang kedua, Hanisa. Okey, sila Hanisa, tekan ikon mikrofon tu. Baru boleh bercakap. Baru boleh dengar suara. Mana Hanisa? Tak ada. Hanisa dengar tak? Okey, Hanisa, sila baca slide yang kedua ini. Asadia telah mengambil Nabi Muhammad dan dibawa pulang untuk disusukan walaupun baginda dalam keadaan yatim. Ya, baik. Bagus Hanisa. Terima kasih. Okey, baik. Semua tengok. Okey, baik. Asalnya mula-mula ramai bayi yang nak disusukan di kota Mekah itu. Maka wanita kaum Bani Sa'ad tadi, ramai-ramai mereka datang, ikut Muslim lah, ikut masa-masa mereka datang ke kota Mekah. Maka mereka pun pergi rumah ke rumah cari siapa yang ada bayi untuk disusukan. Maka mereka pun seorang-seorang daripada wanita kaum Bani Sa'ad pun pergi ke rumah ini dapat bayi untuk dijaga. Pergi ke rumah ini dapat, sampailah hampir-hampir selesai rumah yang ada bayi untuk disusukan. Tinggallah Halimatus Sa'diyah seorang saja yang tak ada lagi nih bayi untuk disusukan. Sampailah Allah SWT menggerakkan hati Halimatus Sa'diyah untuk pergi ke satu rumah, itulah rumah Sayyidatina Aminah. Maka ditanyakan, bila diberitahu di situ ada bayi yang baru lahir, maka Sayyidatina Aminah bagi tahu ya ada bayi, tapi bayi ini tidak ada bapa. Tidak ada bapa, ini seorang anak yatim. Mula-mula Halimatus Sa'diyah rasa nak terima ke tidak. Ingat tak dia macam Ustaz bagi tahu tadi. Dia tak ada, Nabi SAW tidak ada bapa. Maka kalau tidak ada bapa dalam keluarga, kebiasaannya maknanya keluarga itu mungkin tidak ada pendapatan lain ataupun tidak ada harta, takut nanti tak dapat upah.
Tapi disebabkan kawan-kawan Halimatus Sa'diyah yang lain semua dah ada bayi untuk dibawa balik, untuk dijaga, diasuh dan disusukan. Maka Halimatus Sa'diyah pun rasa kalau tak ada bayi, nanti dia akan rasa rendah diri, dia malulah dengan kawan-kawan yang lain. Maka nak tak nak dan juga dengan sebab Allah SWT sudah pilih, maka Halimatus Sa'diyah bila berjumpa dengan Sayyidatuna Aminah, disebutkan dalam kitab sirah bila Halimatus Sa'diyah tengok bayi itu. Siapa bayi itu? Nabi Muhammad. Maka jadi tenang dan bahkan tersenyum dia. Dia jadi gembira, datang rasa suka. Maka Halimatus Sa'diyah pun sanggup terima untuk menjaga Nabi Muhammad, untuk disusukan, untuk diasuh, walaupun Nabi dalam keadaan yatim. Tapi bila tengok Nabi dalam keadaan semasa umur bayi itu, Halimatus Sa'diyah rasa tenang, rasa happy. Itu di antara kelebihan Nabi SAW sehingga membuatkan orang-orang yang ada sekeliling Nabi itu rasa gembira, rasa tenang. Okay, baik. Makanya untuk slide yang ketiga, seterusnya Ustaz nak minta Adam Haikal. Adam Haikal, sila bacakan. Mana kita bahas? Allah telah merahmati Halimah As-Sa'diyah semasa menyusukan baginda beliau yang miskin beroleh rezeki kehidupan yang lebih selesa. Ya, baik. Bagus. Lancar bacaan ni. Terima kasih Adam Haikal. Okey, baik. Makanya dengan sebab tadi digerakkan hati Halimatus Sa'diyah nak terima juga bayi yang tidak ada bapa ini, Nabi Muhammad yang sudah kematian bapanya Sayyidina Abdullah. Tapi Allah SWT bagi rezeki yang lain. Disebutkan dalam kisah dalam kitab sirah, baik mula-mula waktu nak datang daripada kampung Bani Sa'ad tadi nak pergi ke Mekah. Mereka perempuan-perempuan Bani Sa'ad ni pergi beramai-ramai naik unta. Bawa sekali dengan keldai mereka, bawa sekali kambing untuk mereka perah susu untuk bekalan mereka sepanjang perjalanan. Halimatus Sa'diyah ni di antara keluarga yang paling miskin ataupun antara yang miskin di kampung Bani Sa'ad itu, maka unta dia pun lemah, kambingnya pun agak kurus, himar ataupun keldai untuk bawa barang itu pun agak perlahan jalan, jadi ketinggalan dekat belakang. Maka bila sampai dekat kota Mekah, itu sebabnya tadi kawan-kawan Halimatus Sa'diyah lain semua dah dapat bayi dah. Maka Halimatus Sa'diyah sebab dia terlambat sampai dekat kota Mekah, jadi dia tak ada pilihan melainkan hanya ketika itu tinggal Nabi Muhammad yang belum lagi diambil oleh sesiapa-siapa, oleh sesiapa pun. Tetapi dengan sebab rezeki daripada Allah, Allah merahmati. Tengok dalam slide tu, Allah telah merahmati Halimatus Sa'diyah macam mana? Maka disebutkan dalam kitab sirah, bila dah terima Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba saja bila dibawa Nabi Muhammad menaiki kereta tunggangan mereka, unta mereka tiba-tiba yang mula-mulanya tadi lemah tak kuat, tiba-tiba berdiri tegak dan boleh berlari laju. Keldai tadi yang bawa barang tu langkah dan perlahan, tiba-tiba jadi tegak, boleh berjalan, boleh bawa banyak lagi barang. Kambing-kambing yang mereka bawa untuk perah susu untuk mereka minum, tiba-tiba jadi agak gemuk dan juga banyak keluarkan susu. Nak katanya tiba-tiba sahaja dengan sebab Nabi Muhammad SAW, dia asalnya Halimatus Sa'diyah yang miskin ni tadi beroleh rezeki kehidupan yang lebih selesa. Itu baru dekat kota Mekah. Kemudiannya asal tadi, ingat tadi Halimatus Sa'diyah paling lambat sampai kota Mekah. Tapi bila keluar daripada kota Mekah nak balik ke kampung Bani Sa'ad, cuba teka siapa yang sampai nombor 1 dulu dekat kampung Bani Sa'ad? Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah. Betul. Pandai. Bagus semua. Jadi unta dah jadi kuat tadi. Keldai pun dah jadi kuat. Kambing pun dah jadi sihat. Makanya tiba-tiba sahaja Halimatus Sa'diyah ni kalau buat lumba untuk siapa sampai dulu, maka dia dah sampai dahulu di kampung Bani Sa'ad, meninggalkan kawan-kawan yang lain yang dah bergerak lagi awal lagi. Itu makanya itulah di antaranya Allah merahmati dan juga memberikan rezeki yang lebih lagi kepada Halimatus Sa'diyah. Itu nak menunjukkan juga rezeki itu bukan sekadar pada duit sahaja.
rezeki ni pada badan yang sihat, itu pun rezeki. Kita dapat kemudahan, kita ada makanan, Allah SWT beri kemudahan untuk kita buat apa-apa, itu pun dikira sebagai rezeki. Okey, baik. Seterusnya. Okey, baik. Ustaz nak minta Salsabila. Sila baca Salsabila. Perkampungan Bani Sa'ad yang dahulunya dilanda kemarau dan tandus, ini berubah menghijau. Ternakan kambing semakin membiak, bertambah dan mengeluarkan susu yang banyak. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih Salsabila. Bagus, lancar bacanya. Okey, baik. Tengok. Bukan sekadar pada keluarga Halimatus Sa'adiyah je tadi. Dapat macam-macam kelebihan. Tetapi juga sampai saja di kampung Bani Sa'ad itu, dengan sebab kemuliaan dan juga kelebihan yang ada, kehebatan yang ada pada Nabi Muhammad, maka kampung Bani Sa'ad tu pun tadi, yang asalnya contoh gambar yang pertama tadi, ingat lagi tak tadi, bentuk bukit, tak nampak pokok-pokok, betul tak? Tiba-tiba jadi berubah menghijau. Maksud berubah menghijau ni apa? Tumbuh banyak pokok, rumput-rumput pun jadi segar. Rumput tu penting. Sebab apa? Kambing-kambing yang dibeli oleh orang kampung Bani Sa'ad boleh makan. Bila banyak makan rumput, makanya kambing-kambing mereka jadi besar, jadi sehat. Itu juga lah bila dah sehat begitu, kambing mereka pun semakin membiak. Dapat lagi banyak anak kambing bertambah dan juga mengeluarkan susu yang banyak. Ada yang disebutkan keluarga Halimatus Sa'adiyah ini dapat untung sehingga kan dekat kawasan Bani Sa'ad, kampung Bani Sa'ad tu ada banyak padang-padang rumput. Dan setiap padang rumput itu ada keluarga-keluarga yang tentu yang ada milik dia. Makanya orang-orang kampung perasan. Tiba-tiba padang rumput yang dekat rumah Halimatus Sa'adiyah, rumput cantik, bagus. Kambing-kambing yang makan situ pun semua jadi gemuk-gemuk. Sampaikan jiran-jiran lain pun minta izin kepada Halimatus Sa'adiyah, boleh tak nak hantar kambing saya makan dekat padang rumput dekat rumah awak? Halimatus Sa'adiyah kata boleh. Maka kambing-kambing tadi pun pergi makan, semuanya jadi gemuk. Semuanya jadi bertambah, jadi lebih sihat lagi. Nak menunjukkan itu bahagian di antara keberkatan yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad. Maka dengan sebab adanya Nabi Muhammad di kampungan Bani Sa'ad itu, tengok jadi bagus, semakin baik lagi kampung tu jadi. Okey, baik. Seterusnya Ustaz nak minta Akif Mukmin. Akif Mukmin sila bacakan slide yang seterusnya ini. Mana Akif Mukmin? Okey. Okey, sila bacakan Akif Mukmin. Di kampung Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah, baginda membesar dengan cepat dan memiliki tubuh badan yang sihat. Baik, bagus. Terima kasih Akif Mukmin, lancar bacanya. Okey, baik. Jadinya daripada bayi tadi, baru berusia beberapa hari ataupun mungkin kurang beberapa minggu sahaja, sampailah umur 2 tahun. Permulaan yang pertama 2 tahun Nabi SAW tinggal di kampung Bani Sa'ad itu, maka baginda pun membesar dengan cepat dan memiliki tubuh badan yang sihat. Bahkan ada setengah dalam buku sirah sebut, walaupun baru umur 2 tahun, tapi badan Nabi nak katanya membesar dengan cepat dan sihat ini macam dah umur budak-budak umur 4 atau 5 tahun. Bayangkan 2 tahun baby itu kecil lagi. Siapa ada adik kat rumah umur 2 tahun? Kecil tak lagi? Al-Fatih ada angkat tangan. Hanisa pun ada angkat tangan. Ya. Yeah. Okey, baik. 2 tahun kecil kan? Umur 2 tahun kecil kan? Betul tak? Baik. Tapi disebutkan, tapi beza dengan Nabi. Ini kelebihan Allah bagi. Nabi walaupun berumur 2 tahun, tetapi dah macam budak-budak umur 4-5 tahun. Macam besar itulah kanak-kanak pasti. Siapa ada adik yang masuk pasti? Ada tak? Ada. Besar kan? Dah boleh berlari, dah manjat-manjat macam-macam. Betul tak Zaim? Zaim angkat tangan. Betul kan? Ini baru 2 tahun. Tetapi itulah di antara kelebihan dan keberkatan yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad. Okey, baik. Seterusnya Ustaz nak minta Iman Al-Fatih. Iman Al-Fatih, sila bacakan slide yang ditunjukkan.
Kena buka mikrofon dulu. Al-Fatih buka mikrofon. Tekan ikon mikrofon tu dulu. Baru boleh dengar suara. Okey. Baginda turut membantu Halimah Sa'diyah. Sa'diyah menggembala kambing. Ya. Pengalaman itu telah melatih baginda agar sentiasa sabar, belas kasihan dan hidup berdikari. Ya, baik, bagus. Terima kasih Imam Al-Fatih. Jadinya dengan sebab tubuh badan Nabi yang dah besar tadi, macam budak-budak besar dah. Makanya baginda pun sama-sama juga tolong pergi jaga, tolong mengembala kambing-kambing yang dimiliki oleh Halimah Sa'diyah. Maka dengan sebab bela kambing ni, jaga kambing. Siapa pernah jaga kambing? Siapa yang pernah tolong gembala kambing? Mungkin atuk dia ke ada kambing ataupun ayah dia atau pakcik. Anissa ada? Anissa? Saya ada banyak. Ya. Saya tak ada. Ada. Okey, baik. Kalau tak ada, tak apa. Tapi kalau siapa yang ada, dia tahulah nak bela kambing ni payah. Ustaz dulu pernah juga bela kambing. Tapi bukan kambing ustaz lah, kambing orang lain. Cumanya ustaz tolong bela dan tolong jaga. Bagi makan lah. Ya, silakan. Nak kena bagi makan lah, nak kena jaga supaya tak kena hujan. Nak kena juga bawa dia keluar berlari dekat padang rumput bersenam. Kalau tak nanti duduk dalam kandang dia, nanti dia cepat sakit. Macam-macam. Makanya siapa yang pernah jaga kambing ni dia tahulah. Nak jaga kambing ni kena banyak sabar. Dan juga kena ada belas kasihan sebab kambing senang dapat penyakit. Lagi-lagi kalau dia basah kena hujan. Itu sebab pepatah Melayu ataupun orang-orang Melayu bagi tahu siapa yang tak mandi ni bau macam kambing. Bukan. Ataupun orang kata kambing takut air. Bukan takut air. Kambing kalau kena hujan, kena air, dia cepat boleh senang kena penyakit. Dia senang jadi tak sihat. Tak tahu memang Allah ciptakan macam tu. Ustaz pun tak tahu kenapa. Lembu terkena air. Lembu tak apa. Lembu okey. Lembu kuat. Kambing je macam tu. Ustaz dulu pun pernah tolong jaga tu pun tak tahu kenapa. Tapi itu sebabnya kena jaga. Jadi bila kambing tu senang kena sakit, kita pun ada belas kasihan. Dengar je guruh bunyi. Dengar nampak je awan dah mula gelap, terus pergi dekat kandang kambing. Tutupkan mana-mana tempat yang takut termasuk air hujan. Dan juga hidup berdikari. Kena belajar. Berdikari ni apa? Berdikari ni maksudnya kena buat sendiri. Semua kena belajar buat sendiri. Macam mana nak bagi makan kambing, nak bagi makan dekat rumput mana. Tengok tadi kawasan dia berbukit-bukit. Macam mana nak turun bukit, nak naik bukit dengan mudah. Nak pastikan kambing keluar pergi dekat padang tu dalam satu kumpulan dia, balik pun dalam kumpulan yang sama, tak ada kambing yang hilang. Semuanya kena buat sendiri. Bayangkan ini Nabi waktu tu baru umur 2 atau 3 tahun. Kecil lagi. Tapi dah belajar gembala kambing. Hebatnya Nabi SAW. Okey, baik. Seterusnya, kita ada masa kurang 5 minit lagi lah. Kalau sempat, kita akan habiskan. Kalau tak sempat, tak apa. Kita akan sambung dalam kelas yang seterusnya. Baik, seterusnya Ustaz nak minta siapa lagi yang tak baca? Ada lagi. Suhada. Suhada, sila bacakan Suhada slide yang ini. Suhada. Cukup umur 2 tahun, baginda dikembalikan kepada ibunya semula untuk sementara waktu bagi mengelakkan terkena wabak penyakit. Ya, okey, baik. Bagus, Suhada. Terima kasih. Okey, baik.
Jadi setelah cukup umur 2 tahun tadi, 2 tahun, maka baginda pun pergi balik ke kota Mekah. Daripada kampung Bani Sa'ad dekat Taif tadi, balik ke Mekah sekejap. Sebab apa? Kebiasaannya bila dah umur 2 tahun, ada macam-macam wabak penyakit yang boleh terkena kepada kanak-kanak atau bayi. Macam kita lah sama sekarang. Daripada umur baby sampailah kita ini umur 2 tahun. Daripada baby baru lahir sampai umur 2 tahun, kena pergi klinik, betul tak? Siapa yang ada adik kecil kan? Awak sendiri pun pernah pergi. Kalau awak ingat lagi lah. Kalau awak ingat lagi daripada waktu awak kecil tu. Sebulan sekali kena pergi. Pergi klinik, kena cucuk lah, kena ambil darah lah, macam-macam kan. Okey, baik. Jadinya daripada dekat kampung Bani Sa'ad tu, balik-balik ke Mekah sekejap. Sambung mungkin susu sekejap dengan ibunya. Kembali supaya terelak daripada wabak penyakit. Okey, baik. Seterusnya sambung lagi. Penyakit macam-macam. Macam-macam lah penyakit. Okey, baik. Sekejap. Dah keluar belum dekat awak? Dekat Ustaz. Ustaz dah tekan dah slide dia. Tapi Ustaz tengok dekat awak dah keluar belum? Tulisan warna hijau. Dah ada ke? Dah ada. Okey, baik. Seterusnya Ustaz nak minta. Siapa lagi? Dalam kelas ni ada 3 orang lagi. Sumayyah. Sumayyah. Boleh bacakan Sumayyah slide yang ni? Silakan. Baginda dibawa semula ke kampung untuk mendapatkan udara segar dan bersih. Baginda menjalani kehidupan di perkampungan Bani Sa'ad bersama adik-beradik susuannya. Okey, baik. Bagus Sumayyah. Terima kasih. Okey, baik. Jadi tengok. Maka selepas beberapa ketika, lepas umur 2 tahun nak masuk 3 tahun tu, balik sekejap ke kota Mekah. Kemudian balik sekali lagi. Balik ke kampung Bani Sa'ad. Nak dapatkan balik udara segar dan bersih yang berada di kampung itu. Kemudian baginda juga selain daripada duduk bersama dengan Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad juga bergaul, sama-sama hidup dengan anak-anak Halimah Sa'diyah, iaitulah adik-beradik susuannya. Digelarkan sebagai adik-beradik susuan sebab menyusu daripada ibu yang sama, Halimah Sa'diyah. Okey, baik. Kita tengok slide seterusnya. Kita ada 3 minit lagi. Saya rasa tak sempat ni, ada satu cerita ni. Okey, baik. Sempat tak Sempat tak Baca. Okey, baik. Akil. Akil Wasil, sila bacakan. Ketika baginda berumur 3 tahun, baginda telah didatangi oleh 2 orang lelaki berpakaian putih. Mereka memberikan Nabi dan membelah dadanya. Dikeluarkan hati baginda dan disucikan dengan air Zam-Zam. Kemudian ditutup semula dada baginda seperti sedia kala. Okey, baik. Terima kasih Akil Wasil. Alhamdulillah. Bagus bacaannya. Okey, baik. Jadinya bila dah balik-balik kat kampung Bani Sa'ad tadi, ketika umur Nabi SAW berumur 3 tahun, waktu tu Nabi tengah jaga kambing dekat padang rumput. Kambing-kambing semua tengah makan. Tiba-tiba waktu Nabi tengah sambil-sambil jaga kambing tu, Nabi duduk bersama dengan adik-beradik susuan yang lain, tengah main-main. Tiba-tiba datang 2 orang lelaki berpakaian putih, pakai jubah putih. Kemudian lelaki ini pun datang dekat dengan Nabi. Mereka pimpin tangan Nabi pergi dekat di sebalik batu. Ada satu batu besar dekat situ. Kemudian adik-beradik susuan Nabi yang lain ni pun tengok terkejut. Tapi Nabi tak takut. Nabi ikut je 2 orang tu. Maka adik-beradik susuan yang lain ni pun lari balik ke rumah. Maka bila Nabi SAW ikut 2 orang lelaki berpakaian putih tadi, kemudian Nabi pun dibaringkan di atas batu tersebut. Kemudian dibelah dada Nabi.
Belah dengan macam mana kita tak tahulah. Yang pasti bukan dengan pisau. Caranya dibelahkan dada Nabi itu, kemudian dikeluarkan hati baginda Nabi dan dibasuh dengan air zam-zam dalam satu bekas. Dalam sirah disebutkan bekas warna emas. Kemudian dimasukkan balik hati Nabi dan kemudian ditutup kembali dada Nabi. Tapi kemudian bila adik-beradik susuan, tapi tak rasa sakit. Nabi duduk baring, relax je, diam je. Kemudian adik-beradik susuan tadi yang berlari tadi, berlari balik rumah tadi, cerita dekat Halimatus Sa'diyah terkejut. Terus berlari pergi dekat padang rumput tu nak tengok Nabi. Tapi Nabi elok je berdiri. Bahkan tak ada kesan luka pun dekat dada Nabi. Maka Habis tinggal 1 minit. masa dah nak habis dah. Tak apalah. Makanya ini kejadian namakan syuqqa as-sadri. Apa nanti kalau tak sempat baca nanti boleh tengok slide. Laki datang tadi itulah malaikat Jibril sebenarnya. Okey, baik, wallahu alam. Jadi insya-Allah setakat itu saja kelas kita. Nanti boleh siapkan kerja sekolah. Ustaz akan ada tulis dalam slide nanti. Saya ada soalan. Insya-Allah semua boleh selesaikan dah. Ada soalan